TikTok. Andaikan saja bisa kembali ke masa-masa yang dulu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat malam, salam bahagia, salam pertemuan untuk mereka yang berkesempatan bersama dengan saya. Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Elias Muhammad, saudara Zamari LC, saudara Maksu Bukit Mertajam, saudara Azul Jalil. Dahsyat katanya. Saya Hani Abdullah, saudara Izzuddin Yuzin dari Pulau Pinang, DZ Ketari, Yen Iskandar. Apa khabar Yen? Saudara Bunga Yan dari, begitu juga Pak Aziz dari Kuantan. Puan Halimah Ismail, saudara Hani Abdullah, saudara Ahmad, Abu Samah. Itu juga saudara Zamri, saudara Jamil, saudara Abu Samah dari Bukit Puchung 2. Terima kasih. Puan Umi Kalsum, Richard Bakri, Syarani Salmiah dari Syarani Salmah dari Sri Iskandar. Saudara Isyok Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Rubidin, apa khabar Bi? Moga sehat. Begitu juga Soma, saudara Hafiz, saudara Aini, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Moga sehat di Sungai Petani. Saudara Mak Asyidir dari Kuantan. Puan Hamidah Kamat, saudara Ramli Karim dari Keluang, saudara Hafsah Junaidi, Airil Awi, saudara Jalal Ali, saudara Jeffrey Din dari Teluk Intan, Perak. Yo. Saudara Somad Din Smart, saudara Mosli House, saudara Nur Ali, saudara Kamis Nadi, itu juga Radin Abdullah, Mustafa Bayut dari Selayang, saudara Hashim Atan, saudara Muhammad Khaizi, begitu juga Hizam Masih, Mak Syukri dari Losong, Terengganu. Apa khabar orang Losong, orang Ulu Terengganu ni, saudara? Saudara Bakat Ahmad, apa khabar? Saudara Wan M. Bakri, saudara Mira Harun. Tidak ketinggalan Puan Aini, saudara Jamil Muhammad. Saudara dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah, lepas usai pencerahan ini, saya akan santun satu persatu. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Pak Cu, pengampunan si Najib dah bergema di lain negara. Sabar dulu. Saudara Syarli Ahmad dari Putrajaya, saudara Mat Faridan Tukiman. Begitu juga Nur Azman, Ubaidullah, Nur Aira. Baik saudara. Hari ini hari Rabu tanggal 31 Januari. Dah habis sebulan saudara. Sudah sebulan kita melalui bulan Januari yang ada 1001 cerita yang telah kita lalui. Semua ini meninggalkan nostalgia bagi kita saudara. Dan tinggal 41 hari lagi kita menuju untuk menanti kehadiran sinar Ramadan saudara. Mudah-mudahan kita berkesempatan untuk berada dalam pelukan ataupun dirgahayu sinar Ramadan. Malam ini saya akan berbicara tentang tajuk malam ini apa dia saudara? Tajuknya adalah siapa yang mencipta sengketa. Persoalannya saudara, tapi sabar dulu. Kerana saya harus melaporkan bahawa hari ini sudah pun masuk hari yang ke-1407 virus sebut melanda negara kita. Kementerian Kesihatan masih belum mengeluarkan kenyataan berapa jumlah jangkitan dan sebagainya. Nak buat macam mana? Saya tak dapat memberi laporan. Apa khabar saudara Nur Aira, Rosmini dari Pontian, Yang Maya, Beh Chun Sian, Jaka Linglung dari Pulau Pinang, Puan Halimah Hashim, Nur Maria, Tarmizi Al-Kasih. Saudara, kita masuk segmen ini penting bagi saya untuk kita menyantuni tentang naluri kehidupan. Kerana saya perlu jelaskan, saya bukan ustaz yang bertauliah, saya juga bukan da'i. Hanya sekadar memberi pencerahan daripada tulisan teman-teman yang saya rasakan sesuai untuk kita perkongsian bersama. Saudara, lisan orang beriman hanya mempunyai dua pilihan saja, iaitu bercakap perkara yang baik dan jika tidak mampu, maka perlu diam. Kerana orang Islam yang baik pastinya akan meninggalkan perkara yang tiada kaitan ataupun urusan dengannya. Pada zaman hari ini, percakapan bukan hanya menggunakan mulut. Ia sudah berpindah kepada tangan, termasuklah menulis dalam media sosial. Lidah mungkin tidak lagi banyak berkata-kata, tapi tangan pula sedang sibuk mengambil alih peranan lidah bagi melakukan perbuatan yang ada kalanya
mengundang dosa fitnah sama insan. Kita mengetahui bahawa setiap fitnah akan membuahkan permusuhan yang besar. Sehubungan itulah kita perlu berpegang kepada peringatan yang diberikan oleh Allah SWT seperti firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk di kalangan orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Ingatlah, Allah mengetahui segala perkara sedangkan kita tidak mengetahuinya. Ini adalah ayat daripada surah An-Nur ayat yang ke-19. Jadi, beringatlah saudara, semua yang kita ucapkan akan dicatat oleh para malaikat selaku pengawas yang sentiasa berada di sisi kita. Awas, jika tersalah dalam berkata-kata, sangat bahaya kesannya. Itulah peringatan saya pada teman-teman semua. Kita masuk segmen mutiara kata yang ini catatan daripada sahabat saya, mantan Ketua Menteri Sabah Tan Sri Osu Sukam. Katanya, jangan pernah merasa takut untuk menyuarakan pandangan ataupun mengeluarkan suara kebenaran demi lestari kejujuran dan keberanian menentang ketidakadilan ataupun pembohongan. Saya, jangan pernah merasa takut untuk menyuarakan pandangan atau suara kebenaran demi lestari kejujuran dan keberanian menentang ketidakadilan atau pembohongan. Terima kasih Tan Sri atas mutiara kata yang bagi saya cukup berarti untuk perkongsian kita. Saya tetap mengingatkan pimpinan negara supaya janganlah berbelanja wang negara tanpa had kerana dibimbangi andainya wang negara dari kantong negara diambil tanpa had, maka negara boleh muflis. Kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, saya tak menghalang, saya tak marah. Tapi anda juga harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan sebelum anda masukkan dalam mana-mana channel, kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Ingat saudara, ini pencerahan politik, matlamatnya sekadar memberi informasi. Seandainya saya memberi pandangan ataupun pencerahan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau tak bersetuju, nak hantar pandangan dan sebagainya, tidak ada masalah. Antarlah, asalkan anda menggunakan bahasa-bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Raja Rosli, apa khabarku? Selamat malam. Pak Chu, kebenaran akan terjejas. Kebenaran akan terjejas katanya kalau kita menyatakan sesuatu yang tak betul. Saudara Abdul Rahim Darman, semoga sihat selalu. Saudara Fazilah Gadi, waalaikumsalam. Rodongku terbaik katanya. Saudara Abu Nem, Saudara Ramzo, Saudara Muhammad Razi, Puan Rubiah Husin. Itu juga Saudara As 270, Saudara Syafiq. Saudara, sebagaimana kita tahu, hari ini, pagi tadi, Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 telah pun melafazkan sumpah lafaz ikrar memegang jawatan sebagai Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk yang ke-17. Dalam waktu yang sama, turut melafazkan sumpah memegang jawatan adalah Duli Yang Mulia Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Sultan Ibrahim Shah dan Sultan Nazrin Shah dipilih oleh kalangan Raja-Raja Melayu pada Mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-263 di Istana Negara pada Oktober lalu untuk tempoh 5 tahun. Bermula hari ini, saudara. Sebenarnya negara kita merupakan sebuah negara daripada 43 buah negara di dunia yang mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan dan satu-satunya negara di dunia yang mengamalkan sistem penggiliran dalam kalangan 9 Raja-Raja Melayu. Sultan Ibrahim berusia 65 tahun, sementara Baginda Sultan Nazrin Shah 67 tahun. Kedua mereka melafazkan dan menandatangani surat sumpah jawatan di hadapan Raja-Raja Melayu dari Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan, Perak dan Kedah. Johor diwakili oleh pemangku Sultan Johor, sementara Pahang diwakili oleh pemangku Raja Pahang. Perlis pula diwakili oleh pemangku Raja Perlis, manakala Kelantan diwakili oleh Tengku Mahkota Kelantan. Turut hadir adalah Yang di-Pertua Negeri Melaka, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Sabah, Sarawak serta lain-lain dif kehormatan keanamaan
yang mewakili pelbagai badan eksekutif, perundangan dan kehakiman. Istiadat itu diadakan di Balai Rung Seri dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-264 yang telah dipengusikan oleh Baginda Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin. Selepas itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membacakan kandungan surat peristiharan dan bermulalah secara rasmi Sultan Ibrahim sebagai Ketua Utama Negara yang baru berdasarkan undang-undang dan perlembagaan negara. Sementara itu, saya mendapat maklum dari Istana Negara memaklumkan penggunaan nama rasmi Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan Raja Permaisuri Agong ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sementara nama rasmi bagi Raja Permaisuri Agong ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia. Jadi kalau kita nak menulis, kalau nak menyatakan, kena sebut penuh-penuh. Kena ingat, itu Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Untuk kita address Permaisuri Agong, Duli Yang Maha Mulia, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka. Kena ada ke bawah Duli, saudara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia. Saudara. Mungkin anda ingin mengetahui sedikit, saya dapatlah biodata tentang pengenalan diri Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong yang ke-17 ini. Saudara, ini adalah berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh pejabat media dan komunikasi keluarga di Raja Johor, saudara. Sultan Ibrahim diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultan Aminah, Johor Bahru dan merupakan putera sulung kepada almarhum Sultan Iskandar Sultan Ismail dan almarhumah Encik Besar Kalsum Abdullah. Baginda mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam di Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman I juga di Johor Bahru. Pada tahun 1968 hingga 1970, selama 2 tahun, Sultan Ibrahim melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School di Sydney, Australia, sebelum meneruskan pelajaran menengahnya di English College di Maktab Sultan Abu Bakar dari tahun 1971 hingga 1975, serta mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Bukan kaleng-kaleng saya, tuanku juga adalah orang yang menuntut ilmu agama di sekolah agama. Ialah orang Johor kuat agama mereka, saudara. Bagi menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati, Seri Paduka Baginda meneruskan pengajian di Fletcher School of Law and Diplomasi di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat, serta melengkapkan 2 kursus sekali, iaitu Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas, Undang-Undang Laut. Sebab itu Baginda begitu terkesan apabila melihat bagaimana kita kalah dalam tuntutan Pulau Batu Putih. Baginda tahu Undang-Undang Laut, saudara. Seri Paduka Baginda mendapat latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi Johor, kemudian mengikuti latihan ketenteraan sebagai pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat, serta menjalani latihan airborne dan ranger untuk pegawai infanteri. Bukan kaleng-kaleng, saya. Semangat ketenteraan yang tinggi dan tertanam dalam jiwa Tuanku Sultan mendorong Baginda meneruskan latihan American Special Force dan Pathfinder, di mana Baginda membuat 19 kali terjunan payung terjun. 8 daripada terjunan payung terjun itu dilakukan pada waktu malam. Baginda Sultan Ibrahim kemudian dipilih dan ditauliahkan sayap. Seterusnya mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando selain turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL, iaitu Tentera Darat, Laut dan Udara. Bukan kaleng-kaleng, saya. Agung kita yang ini, sebelum ditauliahkan sebagai ahli kehormat Komando Pasukan Khusus Kopassus Indonesia, Seri Paduka Baginda telah melakukan beberapa penerjunan di Bandung, Indonesia. Bersama Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, Sultan Ibrahim telah menjalani latihan juruterbang helikopter dan dikurniakan serta menerima sayap pada 26 April 1982 daripada almarhum Sultan Iskandar. Jadi saudara, Baginda tuanku boleh bawa helikopter. Selain itu, Seri Paduka Baginda turut menjalani latihan tentera laut di Pengkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di Lumut, Perak, sekaligus melengkapkan
Seri Paduka Baginda sebagai pegawai tentera darat, laut dan udara yang cukup berkemahiran. Sultan Ibrahim pernah berkhidmat dengan Kerajaan Negeri Johor dan ditempatkan di pelbagai jabatan bagi mempelajari aspek-aspek pengurusan serta pentadbiran negeri. Jadi sebab itu pegawai kerajaan negeri jangan cuba-cuba berselindung, jangan cuba-cuba membuat kenyataan-kenyataan seolah Baginda tak tahu. Sebenarnya Baginda cukup arif dengan pentadbiran negeri. Baginda dimasyhurkan sebagai Tuan Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 dan pada 25 April 1984 hingga 1989 Seri Paduka Baginda dilantik sebagai pemangku Raja Johor semasa ayahanda Baginda almarhum Sultan Iskandar diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong kali ke-8. Sultan Ibrahim bagaimanapun dimasyhurkan sebagai Sultan Johor pada 23 Januari 2010. Berikutan kemangkatan almarhum Sultan Iskandar dan dimahkotakan pada 23 Mac 2015. Pada 22 September 1982, Baginda mendirikan rumah tangga bersama Permaisuri Johor Raja Zarid Sofia dan dikurniakan 5 putera, seorang puteri iaitu pemangku Sultan Johor sekarang, Tuanku Mahkota Ismail, kemudian Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah, Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar, Tunku Laksmana Johor almarhum Tunku Abdul Jalil, Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman dan Tunku Putera Johor Tunku Abu Bakar. Sultan Ibrahim yang juga merupakan kekanda kepada Tengku Ampuan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah, mantan Seri Paduka Baginda Permaisuri Agong kita. Itu adalah merupakan adinda kepada Tuanku. Dan satu benda yang agak menarik, Tuanku Agong kita ni pandai memasak. Sebagaimana adindanya, Tunku Puan Azizah Aminah, memang Baginda gemar dan amat berminat untuk memasak. Macam-macam resipi Baginda ada. Saudara. Sifat Sultan Ibrahim memang suka mendekati rakyat. Sebab itu Baginda mengilhamkan program Kembara Mahkota Johor sejak menjadi Tunku Mahkota Johor lagi. Dan apabila berlaku bencana, terutama banjir, Baginda sendiri akan turun lebih awal untuk melihat rakyatnya. Dalam menyantuni rakyat, Baginda juga dilihat sering singgah di gerai-gerai dan kedai makanan di setiap daerah di Johor. Jadi Baginda tidaklah meletakkan bahawa dirinya sebagai anak raja mesti makan di tempat-tempat hebat. Tidak. Gerai-gerai pun Baginda singgah untuk memilih makanan dan sebagainya. Hobi, ini agak pelik sikit. Dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong memiliki hobi iaitu mengumpul tongkat, saudara. Koleksi Baginda terdapat lebih kurang 200 tongkat yang diperbuat dari pelbagai kayu. Agak menarik, tongkat-tongkat dimiliki oleh Baginda dihasilkan oleh pembuat tempatan dan mempunyai lambang khas iaitu SI yang membawa maksud Sultan Ibrahim. Banyak saudara, 200 tongkat. Itulah saudara sedikit pengenalan berhubung dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong kita yang ke-17. Dirgahayu Tuanku, daulat Tuanku, rakyat mengharapkan kepimpinan negara agar negara kita terus makmur di bawah limpah kurnia Tuanku. Berdoalah kita agar Tuanku diberi kesihatan yang baik dan Tuanku sentiasa mendampingi rakyat sebagai payung mahkota negara, saudara. Baik, saudara, kita masuk sedikit tentang laporan cuaca. Saat ini dikabarkan bahawa sejumlah 463 orang daripada 149 keluarga yang berlindung di 2 pusat pemindahan sementara di Dungun, Terengganu. Keadaan mereka situ, laporan itu setakat jam 4 petang tadi. Kerana menurut laporan terkini Pusat Kawalan Bencana Negara, NADMA, jumlah itu adalah sedikit turun berbanding 473 orang daripada 157 keluarga pagi tadi. Sementara itu, tinjauan di stesen telemetri Jabatan Pengairan dan Saliran mendapati paras di beberapa sungai di Johor, Kedah, Pahang, Perlis dan Terengganu masih berada pada tahap bahaya. Itu setakat jam 4 petang tadi. Situasi tersebut melibatkan Sungai Johor di Kota Tinggi, Sungai Kedah di Kota Star, Sungai Pahang di Bera dan Cameron Highland serta Sungai Rompin di Rompin Pahang. Begitu juga
Sungai Arau di Perlis dan Sungai Terengganu di Hulu Terengganu. Kesemua sungai-sungai ini masih berada pada tahap parah bahaya. Jika berlaku hujan, maka boleh mengakibatkan banjir melanda. Dalam waktu yang sama, NADMA memaklumkan terdapat 17 jalan masih ditutup akibat banjir. Jambatan rosak serta jalan dan cerun runtuh. Antaranya Jalan Buh di Cameron Highland, Pahang, Jalan Petri Jaya di Kota Tinggi Johor, Jalan Raya Timur Barat, Kupang, Gerik, Jeli di Hulu Perak dan Jalan Sungai Sok, Cucuh Petri di Kuala Kelantan. Itu gambarannya saudara, kita berdoa agar segeralah usai persoalan banjir yang dihadapi oleh rakyat. Bagaimanapun saudara, usai banjir nampak gayanya negara sudah pun mula mendapat suasana kemarau. Hari ini pun saudara, saya rasa berbahang. Kita dah mula rasa berbahang, panas. Walaupun dalam keadaan redup, masih lagi mendung tetapi bahang masih terasa. Kesan daripada itu, wujudnya kesan El Nino yang mengakibatkan berlaku 9 lokasi di Langkawi, termasuk kawasan tumpuan pelancong yang disenaraikan oleh syarikat air Darul Aman Sdn Bhd Sada yang berdepan dengan gangguan bekalan air akibat fenomena El Nino. Kawasan tersebut adalah di Pekan Kuah, di Kisap, di Kilim, Perana, Bayas, Hulu Melaka, Temoyong, Pantai Cenang, Pantai Tengah dan kawasan sekitar. Sada menyatakan bahawa musim kemarau yang panjang dan kering ataupun fenomena El Nino sedang melanda negara, khususnya bagi kawasan di utara negara kita saudara. Paras air di Sungai Melaka, Pulau Langkawi semakin menyusut dan secara tidak langsung memberi kesukaran kepada Sada untuk memenuhi permintaan air terawat. Teman-teman yang tinggal di Langkawi, simpanlah air. Janganlah membazirkan air, saudara. Keadaan lebih terkesan kalau berlaku fenomena ini berterusan, hujan tak turun, maka kita akan mengalami kemarau. Sebagaimana yang saya nyatakan 2-3 hari yang lepas, bahawa musim kemarau ini panjang sampai tahap 6 bulan. Artinya kita mungkin berpuasa dalam suasana kemarau yang panas. Berhati-hati saudara. Itu laporan tanah air dan sebentar seketika kita masuk dalam laporan di Gaza. Apa berlaku di Gaza? Katanya tentera Israel sudah pun mula melakukan pengkhianatan yang amat zalim apabila mereka membanjiri terowong yang dimiliki Hamas. Di Gaza terdapat banyak terowong, iaitu tempat bawah tanah saudara yang dijadikan sebagai markas tempat berlindung oleh warga Palestin. Hari semalam, kesan daripada pertempuran yang hebat di Khan Yunis, bandar utama selatan Gaza, kawasan-kawasan penempatan sudah pun dipenuhi oleh air. Matlamatnya lain tak ada saudara, agar mereka yang berlindung dalam terowong itu mati kelemasan. Kejam zalimnya tentera Zionis Israel. Sebab itu dari New York saya mendapat laporan bahawa tiada lagi pihak yang mampu menggantikan agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menyampaikan bantuan kepada mangsa perang warga Palestin di Gaza. Dalam keadaan begitu, sekarang ini warga Gaza masih lagi berada dalam kebuluran kelaparan. Pasukan pengaman tentera Bangsa-Bangsa Bersatu masih lagi tersekat untuk menghantar makanan. Berdoalah saudara, semoga kehadiran bulan Syaban yang mendatang ini segera diusaikan penderitaan yang dialami oleh warga Palestin. Mereka berada dalam kebuluran saudara. Sebab itu kita di negara kita ini harus bersyukur atas setiap apa yang kita miliki, nikmat kehidupan yang sempurna. Lihatlah kesan perpecahan yang berlaku oleh kalangan pemimpin-pemimpin negara-negara Arab yang tidak bersatu. Maka musuh-musuh Islam dengan mudah merobek, menghantar bom, melakukan penindasan dan menghancurkan bumi Gaza, saudara. Mudah-mudahan ini juga memberi kesedaran kepada kita semua supaya ingatlah, bersatulah. Dan paling penting, bersyukurlah pada Allah SWT atas setiap nikmat yang kita miliki. Sambil itu kita berdoa agar Gaza kembali pulih walaupun negara tersebut sudah pun menjadi bagaikan padang jarak, padang terkukur, saudara. Baik, saudara.
kita masuk kembali ke tanah air. Sekarang ini dah masuk 2 hari. Orang bercakap tentang apa ceritanya berhubung tentang kedudukan lembaga pengampunan berhubung dengan permohonan pengampunan diraja terhadap bekas Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib Tun Razak yang untuk setakat 2 hari ini masih belum lagi dikeluarkan dari penjara. Jadi kenyataan rasmi lembaga pengampunan masih lagi tidak dapat disiarkan saat ini. Jadi sebab itu kita merasakan mungkin lembaga itu dilihat tidak akan membuat keputusan yang boleh mengalihkan perhatian awam terhadap peristiwa pelantikan yang di Pertuan Agong. Semalam keberangkatan pulang yang Pertuan Agong, hari ini pelantikan, ini upacara sumpah dan sebagainya. Mungkin sebab itu maka lembaga pengampunan masih belum lagi membuat kenyataan. Bagaimanapun, menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, bahawa Kabinet ada dimaklumkan, tapi sepintas lalu mengenai pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurutnya, perkara tersebut dimaklumkan ketika mesyuarat Kabinet melakukan sebentar tadi. Kabinet katanya dimaklumkan sepintas lalu, tapi bukan bidang kuasa Kabinet untuk membuat pengumuman. Kita faham ini di bawah lembaga pengampunan, sebab lembaga pengampunan ini seperti dalam perlembagaan, ia jelas berada di bawah bidang kuasa anggotanya yang tertentu, yang bukan boleh sebarangan orang membuat kenyataan saudara. Jadi ada dibincangkan tentang keputusan pengampunan, tapi ia tidak boleh diumumkan, melainkan diumumkan oleh lembaga pengampunan. Bersabarlah saudara, kerana nampak gayanya dah 2 hari dah. Kecoh dalam media sosial, ada yang mengata begitu, ada yang mengata begini, ada yang mula-mula mengumumkan katanya akan dibebaskan, ada yang katakan tak dibebaskan dan macam-macam. Saya melihat bahawa keadaan begini sepatutnya kita pemain-pemain media sosial harus bertenang. Jangan berlumba-lumba memberi kenyataan yang tidak sepatutnya. Sebagaimana yang berlaku sekarang ni, banyaklah saudara saya melihat laporan daripada media antarabangsa CNAA lah yang mendakwa kononnya. Ini sebenarnya berita yang tak tahu, tak ada disahkan. Berita luar negeri mengatakan kononnya bahawa lembaga pengampunan yang bermesyuarat pada Isnin lalu kononnya mengurangkan denda daripada 210 juta yang dikenakan kepada setengah, begitu juga hukuman 12 tahun dikurangkan pada 6 tahun dan sebagainya. Itu hanyalah satu andaian, bukan perkara yang benar. Jadi seharusnya kita harus menanti keputusan daripada pihak yang benar-benar resmi daripada lembaga pengampunan. Sabarlah saudara. Sebab banyaklah portal-portal mengatakan itu, mengatakan ini, yang akhirnya saya merasakan seolah-olah mengganggu keputusan yang bakal diumumkan oleh lembaga pengampunan berhubung Datuk Najib. Saya menerima macam-macam laporan, tapi saya tidak berhasrat untuk terperangkap dengan laporan-laporan yang separuh benar. Malahan ada pula laporan yang tidak benar. Jadi janganlah kita mewawarkan. Rakyat cinta damai harus bertenang. Kita nanti. Keluarga Datuk Seri Najib, apatah lagi, mereka tentulah tidak bersabar. Tentulah mereka merindui Datuk Seri Najib. Apatah lagi tuan badannya Datuk Seri Najib yang sudah setahun lebih terkurung di belakang jeruji besi. Dia juga mengharapkan ada pembebasan. Kita harus bersimpati pada keluarga mereka. Sebab itu sebagai pemain media, bersabar, tunggu, jangan membuat kenyataan yang bukan-bukan. Kadang-kadang kenyataan itu boleh merunsingkan keluarga Datuk Seri Najib, boleh membuatkan mereka berada dalam keadaan yang sedih, boleh membuatkan amarah, boleh mengundang kesedihan yang terlampau. Kalau anda bersimpati dengan keluarga Seri Najib, sabar dan tunggu keputusan apa yang bakal disampaikan oleh bagi pihak Majlis Pengampunan Diraja. Kena ingat saudara, janganlah membuat berita-berita yang sembrono. Saudara, saya harap perkara ini tidaklah dipermainkan. Sebab saya tengok sejak 2 hari ini macam-macam. Telefon bimbit saya penuh dengan berita, dengan pertanyaan, persoalan. Jawapan saya mudah, tunggu dan lihat. Jangan kita membuat berita-berita andaian.
Rakyat memang dahagakan berita. Saya tahu banyak ribuan, ratusan ribu panggilan saya terima, semua bertanya. Bagi saya melihat itu artinya rakyat masih kasih dan sayang kepada Datuk Seri Najib. Kerinduan mereka untuk melihat Datuk Seri Najib segera dibebaskan juga adalah menuntut harapan yang tinggi. Jadi bagi saya jalan yang mudah berdoa pada Allah SWT. Itulah kunci segala-galanya. Allah sahaja yang akan menentukan segala-galanya, saudara. Baik, saudara, itu persoalan Datuk Najib. Bagaimana dengan negara kita? Negara kita saat-saat akhir keberangkatan pulang, Yang Bertuan Agong yang ke-16, negara digemparkan dengan ketegasan pihak Pesuruhjaya SPRM. Suruhanjaya Pencegah Rasuah, mereka sudah pun mula membuka satu demi satu kes. Terbaru, kemarin dulu apabila mantan Menteri Kewangan sudah pun dibawa ke mahkamah. Tapi banyak orang tersilap, jangan khilaf saudara. Apa yang dilakukan oleh SPRM adalah untuk menuntut agar Tun Daim membuat pengisytiharan berhubung harta milik, harta alih tak alih miliknya. Jadi bila tidak diisytiharkan, maka itu melanggar peraturan SPRM. Sebab itu bila dibicarakan kemarin dan dikenakan jaminan RM280,000 tak silap saya. Jadi sebab itu jangan kita menuduh sembarangan. Banyak orang mengatakan bahawa kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim bertendam lah dan sebagainya. Sebenarnya tak ada, saudara. Jadi menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata arahan beliau adalah supaya semua jabatan, semua pegawai kuasa melaksanakan tugas mereka sebagaimana yang dituntut dengan lafaz sumpah mereka sebagai pejabat awam. Terus terang Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, saya tidak campur dalam urusan satu persatu. Alih-alih jemaah menteri, timbalan Perdana Menteri, kami tidak tahu dan kita tidak campur supaya siasat CA atau CB. Itu kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya. Arahan kita adalah menyeluruh. Siapa sahaja yang dikesan memunggah kekayaan secara haram, menggondol kekayaan berbilion dahulu lagi sehingga sekarang, maka tanggungjawab badan pokok kuasa mestilah bertindak dengan tegas dan berani dan kita akan pertahankan mereka. Jaminan kerajaan perpaduan madani ini bahawa kerajaan akan mempertahankan tindakan Suruhanjaya Pencegah Rasuah, tindakan pokok kuasa undang-undang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Beliau kata kekuatan dan kuasa yang ada pada kerajaan perpaduan harus digunakan untuk menghentikan amalan rasuah yang menyebabkan negara berdepan dengan masalah ekonomi yang begitu sulit saat ini, saudara. Hutang negara 1.1 triliun, campur liability, kontingensi, jaminan kerajaan sudah pun mencecah 1.5 triliun. Warga boleh menyuarakan macam-macam. Kenapa dibicarakan soal lama, kenapa baru diikut sekarang, itu persoalannya. Dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, dia tak mau campur, terpulanglah pada SPRM. Kalau ada kes, bawa ke mahkamah. Itu saja. Saya haraplah bahawa kita tidak membuat pelbagai andaian. Dan atas restu kerajaan, pimpinan Datuk Anwar Ibrahim mahu memerangi rasuah, hari ini Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun membekukan beberapa akaun bank persendirian milik seorang ahli perniagaan bernilai puluhan juta ringgit, saudara. Pembukuan akaun itu adalah susulan siasatan berkaitan kontrak yang diberikan kepada sebuah syarikat pembekal kenderaan kerajaan sejak Julai tahun lalu. Menurut sumber, sebelum ini SPRM turut menyerbu kediaman dan syarikat ahli perniagaan tersebut yang berusia 70 tahun serta merampas dokumen berkaitan kewangan yang dipercayai boleh membantu siasatan. SPRM juga telah merakamkan keterangan saksi-saksi penting yang terdiri daripada agensi kerajaan dan individu daripada syarikat yang mendapat perolehan membekal serta menguruskan kenderaan kerajaan Malaysia yang melibatkan lebih 100 akaun persendirian dan melibatkan jumlah kewangan berbilion, saudara. Itu yang saya katakan semalam, saya katakan siapa yang sakau harta rakyat. Berbilion wang yang sepatutnya lebih murah diberi pada yang lebih tinggi dan sepatutnya syarikat itu yang membuat bidar yang rendah yang telah pun mendapat anugerah, mendapat surat tetapi dibatalkan untuk diberikan kepada orang tertentu. Akhirnya
negara mengalami ketirisan perbelanjaan yang tinggi, saudara. Jadi kesan daripada itu sekarang ini saya melihat memanglah ramailah pihak-pihak yang mula menyerang yang awak Perdana Menteri, menteri-menteri kabinet. Tapi sebelum itu saya rasa elok kita dengar dulu saudara. Sebab bagaimana VT ini menyentuh soal Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Seni Hamidi yang menghadapi tuduhan yang begitu teruk sekarang kerana sikap beliau mau mempertahankan kerajaan dan mempertahankan demokrasi serta menurut unjuran atau saranan Duli Yang Mulia Yang Pertuan Agong dalam membentukkan kerajaan hari ini. Ada pihak yang masih tidak senang dengan tindakan tersebut, maka mereka selalu menyerang dan masih terus menyerang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi dengan macam-macam serangan. Saya rasa elok kita dengar kenyataan. Ini saya perlu diulangkah supaya kita faham keadaan. Dengar apa kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita dengar daripada VT sekarang. Dan saya nak sentuh pasal UMNO. Semalam saya sebut, ni mantan-mantan pemimpin UMNO. Kamu kaya guna UMNO. Kamu jadi menteri, sakau tanah, sakau kontrak, sakau menara, guna kursi UMNO. Bila ada Presiden UMNO kata enough is enough, no more. You tidak boleh konteskan pilihan raya, you tidak akan jawatan, terus seberang dan serah UMNO, terutama presidennya. Inilah parti yang ambil keputusan untuk haramkan parti UMNO. Saudara, bila Tun Mahathir kata kat Zahid, you akan selamat, syaratnya setuju mengharamkan UMNO. This man ambil decision, no. I will face the battle in court, but I will not dissolve my party. Kalau saya ni ahli UMNO, saya akan kagum. I have a leader yang boleh ada prinsip pertahankan dan sanggup hadapi risiko. Ini ahli UMNO, dia nak junjung orang yang nak haramkan parti dia. Bagi mana-mana kempen nak rock, kononnya dah jahanam UMNO ni. Kamu nak sokong orang yang nak haramkan. Percayalah, menang bersatu dengan PAS, one of the first things they will do is to haramkan UMNO. Percayalah. Bila ada cadangan haramkan UMNO, saya pergi ke rumah Muhyiddin, saya kata saya tak setuju. Kita lawan dengan UMNO. Bagaimana haramkan? Dia ada sejarah. Sejarah kebangsaan perjuangan Melayu itu UMNO. Dan sekarang umpamanya, bila dia berjasa menyelamatkan keadaan, patuh bertitah Tuanku Agong dan jalankan satu politik baru di Malaysia. Enough of corruption, enough of racism, enough of religious bigotry. Let us build a new Malaysia, good governance, and uplift the standards of living of our people. Ya, saudara. Matlamat saya menyiarkan VT ini, saudara, adalah untuk menjelaskan kenyataan sebenarnya bagaimana mereka berusaha menyerang Yang Amat Berhormat Presiden UMNO. Dan hairannya, warga UMNO sendiri pun masih lagi percaya dengan kenyataan-kenyataan orang lain. Saya hairan. Presiden UMNO dituduh itu dan ini dengan kepelbagaian. Kononnya dengan tuduhan rasuah lah, kerana bila DNA itulah menjadi punca, tak layak lah kononnya, dan sebagainya. Malahan keputusan lembaga keputusan pendakwa raya menarik tuduhan dan menghentikan pembicaraan juga menjadi isu. Saya ada satu VTT lagi. Saya haraplah warga UMNO kena dengar ni. Saya tiba-tiba ada orang kirim pada saya besok lah. Jadi saya minta sampai ini ini admin dapat menyiarkan. Ini kenyataan saja, bukan main-main. Malahan hari ini pun semalam saya dengarlah kononnya seorang ahli parlimen daripada Johor Bahru yang saya merasakan seolah-olah mau mewujudkan perbalahan dan sengketa antara kerajaan perpaduan apabila beliau menyebut bahawa UMNO kononnya berpaut di dahan yang rapuh. Bila saya mengatakan berpaut di dahan yang rapuh tu maksudnya apakah UMNO itu dahan yang rapuh ataupun UMNO berpaut daripada kerajaan perpaduan? Apa kata harapan? Apakah Pakatan Harapan itu dahan yang rapuh? Kenyataan begitu. Dan saya melihat bahawa kenyataan seolah-olah dia tak suka. Dan apakah sedangkan dia sebenarnya adalah warga ataupun ahli Parti Keadilan. Di sinilah saya merasakan Datuk Seri Anwar Ibrahim harus melihat dengan telus dan teliti sikap ahli-ahli Parti Keadilan yang saya rasakan mereka cuba untuk mengadu domba dan cuba untuk menghasut agar warga UMNO membenci Presiden UMNO. Agar warga UMNO terasa hati dengan Parti Keadilan yang boleh mengakibatkan berlakunya perpecahan.
Ini sedang dilakukan, saudara. Segala langkah telah dibuat. Langkah itu, langkah ini gagal. Dan sekarang apa yang mereka cuba lakukan tidak lain tidak bukan hanyalah sekadar mengadu domba supaya warga UMNO kecil hati dengan Parti Keadilan atau Pakatan Harapan. Bila kecil hati maka berlaku berantakan dalam parti. Saya tak tahu sama ada ini admin dah siap mana? Ada tak ada? Belum siap lagi. Cari cepat-cepat. Ada satu video yang dihantar pada saya bahawa agak menarik juga. Ini kenyataan daripada ahli warga kita yang faham tentang kedudukan sebenarnya. Mereka faham, tapi sebahagian besar ahli UMNO masih lagi tak faham. Kenapa seharusnya Presiden UMNO dipertahankan? Saya pelik juga, saudara. Malahan UMNO yang dianggap sebagai parti picisan. Sedangkan saya nak bagi tahulah ahli parlimen tersebut. Nak kata UMNO ni picisan dah bagaimana, saudara? Apa hal yang naik yang bukan-bukan ni, saudara admin? Admin naik apa benda ni, admin? Aduh, gambar orang apa semua. Sila padamkan tu. Aduh, hai. Tak, dia naik dalam BT saya ni. Saya rasa tak sesuai lah benda begitu. Tentang apa ini. Kalau tak ada, cakap tak ada. Tak mengapa, tak ada masalah bagi saya. Kadang-kadang maklum sajalah, secara admin saya ni baru. Ada kalanya berlaku kesilapan. Mungkin besoklah saya siarkan. Saudara, kesian juga dia berusaha dan sebagainya. Tetapi saudara, saya melihat bahawa mungkin kerana dia sebagai ahli parlimen mewakili Parti Keadilan dan dia tidak dilantik sebagai dalam kabinet. Mungkin, saya tak mau serah, mungkin. Tapi sejak dari awal lagi, saudara, saya katakan bahawa watak ini adalah boleh dianggap sebagai orang, dia macam boleh katakan enau dah berluka lah. Konon nak nunjuk dia tu hebat. Habis. Dia saya masalah parti dia, saya tak ambil kisah. Itu terpulanglah, bukan alasan saya untuk menyerang parti orang. Tapi bila dia mencentuh tentang Presiden UMNO, saya perlu menjawab. Bila tuduhan mengatakan bahawa DNAA itu merupakan satu kesalahan besar, saya nak tanya kepada beliau. Beliau adalah pengamal undang-undang. Berapa ramai orang yang telah pun mendapat keputusan DNAA di mahkamah? Apabila keadaan itu berlaku, kenapa tak dibangkitkan? Kenapa harus kerana Datuk Seri Zahid seorang, maka dia pula dipertikaikan? Saya ingat minggu lepas lagi saya dah panggil peguam menjelaskan dengan jelas bahawa tuduhan yang dihadapi oleh Datuk Seri Zahid ini adalah tuduhan yang dimanipulate. Satu-satu tuduhan yang disengaja diada-adakan. Bendanya tak ada pun. Kononnya isu sekarang ni yang 47 tuduhan. 47 tuduhan itu menyangkut soal Yayasan Akal Budi. Bukan korupsi. Tapi itulah dimainkan dengan tuduhan 47, tidak dibicarakan. Saya rasa sedihlah, saudara. Sedangkan orang yang mencipta naratif tuduhan tersebut, sebenarnya dia memang benci dengan Datuk Zahid Hamidi kerana Datuk Zahid tidak mahu membawa UMNO, ahli-ahli UMNO, ahli-ahli parlimen UMNO menyertai parti PBM ketika itu. Saat itu, mereka cuma ada waktu itu, cuma ada 13 kursi saja. Ketika pilihan raya 2018, saudara, pilihan raya yang ke-14 dulu. Parti PBM cuma ada 13 kursi je menang. UMNO Barisan Nasional mempunyai 79 kursi. Dan ketika itu, Datuk Seri Zahid Hamidi selaku pemangku. Apabila Datuk Seri Najib meletak jawatan. Dengan memangku jawatan tersebut, dia memujuk supaya Datuk Seri Zahid membawa ahli parlimen ini menyertai parti PBM. Satu gagasan yang tidak mampu dilakukan oleh beliau. Dan akhirnya dia minta supaya ahli-ahli UMNO diserapkan masuk dalam Parti Pribumi Bersatu. Satu permintaan yang tidak mungkin dilayan oleh beliau. Jadi kerana marah benda begitu, maka diwujudkanlah pelbagai tuduhan terhadap Datuk Zahid. Dan mahkamah telah pun terbukti. Terbukti mahkamah tuduhan pertama, konon korupsi, 40 tuduhan telah pun ditolak oleh mahkamah soal Shah Alam. Kemudian ada lagi 47 tuduhan yang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Juga akhirnya pendakwa raya menarik balik. Saya jangan marah dengan saya bukannya membodik yang bukan-bukan. Tapi apabila batang tubuh Presiden UMNO diserang, saya merasakan bertanggungjawab untuk memberi penjelasan saya. Jadi sebagaimana hari ini saya dengar ini ahli pimpinan tertinggi Parti Keadilan juga, iaitu Datuk Abdullah Sani, sahabat saya, dia membuat kenyataan
bahawa apa yang dilakukan oleh pimpinan ataupun ahli parlimen daripada Parti Keadilan dari Johor Bahru itu, saya tak nak sebut nama saya. Buat apa nak sebut nama dia? Dia sedangkan parti dia mengharapkan sokongan daripada UMNO Barisan Nasional 30 orang itu untuk membolehkan pembentukan kerajaan perpaduan. Tapi nampak gayanya dia tak senang hati. Apakah dia mahu parti dia jadi pembangkang juga? Apakah dia mahu supaya UMNO Barisan Nasional ini bersama-sama dengan Perikatan Nasional? Mungkin apakah dia juga menjadi tali barut dalam Parti Keadilan atau menjadi Trojan Horse ataupun kuda kayu yang diletakkan oleh mereka yang membenci kepimpinan Datuk Anwar Ibrahim. Jadi sebab itu menurut Datuk Seri Abdullah Sani, dia kata jangan kita pertikaikan keputusan pegawai negara. Jangan kita pertikaikan keputusan pihak pendakwa raya menarik tuduhan kerana mereka lebih faham. Terdapat 6 orang pegawai-pegawai penyiasat daripada SPRM yang mendapati tuduhan yang dikenakan kepada Datuk Zahid Hamidi itu adalah tuduhan-tuduhan yang direkayasa. Sebab itu katanya janganlah sembang. Kerajaan tak buat kerja yang asyik yang tak betul. Dia tak, kerjanya lain tak ada Saya melihat bahawa perkembangan mutakhir ini, itu saya katakan mungkin kerana tidak berada dalam kabinet, meroyan yang bukan-bukan. Ada saya kena. Sebab itu kata saudara Abdullah Sani, dia kata Datuk Seri Zahid Hamidi berkorban untuk kepentingan partinya. Dan paling penting, dia ahli parlimen sebut perlulah menjaga hubungan baik antara Perdana Menteri dengan Datuk Seri Zahid yang penuh dengan integriti. Tiba-tiba duk pertikaikan dan sebagainya. Sudahlah. Kenapa anda harus melihat keadaan ini? Anda melihat perbalahan antara UMNO dengan Parti Keadilan. Apakah anda mau jadi musang berulat ayam? Saya tak mau pertikaikan siapa mereka itu. Gambar keluar apa semua tu. Saya melihat kenyataan beliau agak menyinggung hati dan perasaan warga UMNO. Kita tahu presiden kita. Kita amat faham bagaimana kedudukannya. Bagaimana beliau disinggung, dituduh, dihina, dicerca, macam-macam. Saya sebagai ahli tentulah saya akan pertahankan presiden saya kerana terbukti bila mahkamah telah pun menarik. Tidak ada lagi tuduhan. Tapi masih lagi nak dicubakan. Jadi tujuan untuk apa? Apakah beliau juga mempertikaikan wibawa Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim melantik Datuk Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri? Apakah itu matlamatnya? Apakah beliau merasakan beliau lebih layak untuk menjadi sebagai timbalan Perdana Menteri? Sebab itu saya melihat satu tulisan agak menarik saya nak baca ni. Inilah pandangan itu penganalisa politik Dr. Fauzi. Katanya pada 31 Januari 2024 hari ini terpampang dalam portal FMT bertajuk Ganti Zahid. Jangan hanya tumpang dahan rapuh Pakatan Harapan. Saya katakan tadi tajuknya pun kata jangan hanya tumpang di dahan yang rapuh pada Pakatan Harapan. Apakah Pakatan Harapan itu merupakan dahan yang rapuh? Apakah dia dilihat dia menjadi sebagai duri dalam daging dalam kerajaan dalam Pakatan Harapan? Ya katanya sama ada kenyataan beliau diterima atau ditolak oleh kepimpinan PKR, itu bukan persoalan kami, bukan persoalan kita untuk dibicarakan. Apa-apa pun dia telah pun mencalar ataupun mencoreng arang dalam persahabatan antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Kena ingat tu. Dia perlekikan UMNO. Katanya dapat bilangan ahli parlimen paling corot. Masa bila pula UMNO mendapat bilangan ahli parlimen paling corot? Kita ada 26 orang. Parti Keadilan berapa? Berarti amanah berapa? Jangan main buang tuduh-tuduh saja. Itu katanya paling corot dalam kalangan gabungan PHBN. Mungkin rasanya dia perlulah masuk tadika untuk membilang UMNO yang dapat 26 kursi dan bukan paling corot. Dalam waktu yang sama, kata Dr. Fauzi, apabila PAS dan PBN menolak untuk membentuk kerajaan perpaduan pasca PRU 15, hanya Barisan Nasional sebagai satu parti yang boleh membantu Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan waktu itu, tanpa perlu ada sokongan parti lain. Kini tentulah kedudukan Pakatan Harapan 81, Perikatan Nasional ada 74, BN ada 30, GPS 23 dan JRS ada 6. Dan kita masih bertahan. Soalnya di mana corotnya UMNO ni? UMNO menyumbangkan 26 kursi Melayu.
Berapa kursi Melayu ni sumbang oleh PKR? Khususnya di Perlis, di Kedah, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Saudara, kita menang UMNO 26 kursi, PKR dapat 31 kursi. Jadi jangan kita bertelagah sama kita. Sepatutnya diusahakan untuk menyantuni ukhuwah bersama. Jadi bila dia memperkecilkan sumbangan kursi-kursi Melayu untuk memperkukuhkan kerajaan, jadi sepatutnya dia mengkaji semula. Kalau nak bercakap soal kursi Melayu, betul. Saya tidak nafikan. Perikatan Nasional dia ada 73 kursi waktu itu. Dan waktu itu bila Tuanku panggil, Tuanku minta, Tuanku Agung. Dan ini jelas dinyatakan oleh Duli Yang Mahathir, Tuanku Sultan Pahang waktu beliau menjadi Agung. Matlamat Tuanku adalah untuk mewujudkan kerajaan perpaduan. Tapi siapa yang menolak? Mereka menolak sehingga tidak boleh terbentuknya kerajaan. Saat-saat waktu saat genting begitu, Datuk Seri Zahid Hamidi mengambil keputusan menyokong Pakatan Harapan. Ini tidak dinilai olehnya. Jadi saya rasalah dia pun menulis tajaklah kononnya mempersoalkan perjuangan PKR. Perjuangan tang mana? Saya malah nak bercakap lah soal ini. Memang saya dah baca dari awal lagi dia mempersoalkan keadaannya. Jadi saya rasa apakah dia menjadi tali barut kepada Perikatan Nasional yang matlamatnya untuk memecah belahkan antara UMNO dengan Pakatan Harapan. Sedang kerana hari ini saudara, suka tak suka kena terima hakikat. Sudah ada usaha-usaha mau mewujudkan perbalahan antara UMNO dengan parti DAP. Dan disinggung macam-macam kenyataan-kenyataannya. Dan apabila Datuk Seri Zahid Hamidi membuat ucapan sewaktu beliau berada di majlis antara perpaduan antara semua 18 parti yang ada di Ipoh semalam. Datuk Zahid dengan jelas menyatakan ukhuwah persahabatan antara UMNO dengan Pakatan Harapan harus kental dan berterusan. Dia tak boleh sekat jalan. Mesti berterusan. Biarpun sampai pada pilihan raya ke-16. Mungkin saya merasakan ucapan itulah yang membuatkan pihak-pihak tertentu macam dia yang daripada Johor ni, ahli Parlimen Johor ni, merasakan bahawa dia marah ke, tak setuju ke. Tapi kalau tak setuju, bincanglah dalam pertemuan mesyuarat antara parti-parti. Kenapa secara terbuka? Apakah matlamatnya untuk memecahkan ukhuwah perpaduan antara UMNO dan Parti Keadilan? Ini satu tindakan bagi saya yang amat bahaya dalam kita mahu mewujudkan kestabilan politik. Saudara Pak Chu, dia kata Datuk Zahid Hamidi adalah pendekar handal dalam politik. Saya tidak menafikan. Beliau menyantuni di saat-saat genting. Di saat-saat Datuk Seri Anwar Ibrahim memerlukan sokongan apabila dihampakan. Di saat-saat Duli Yang Mahathir Tuanku dinafikan cadangan Tuanku. Saranan Tuanku membentuk kerajaan perpaduan. Saat-saat itulah Datuk Seri Zahid Hamidi berperanan untuk membolehkan terbentuknya kerajaan perpaduan madani. Jangan lupa saudara, di saat-saat mereka mau menggamit usaha untuk menguasai kerajaan dalam pilihan raya yang ke-18 dahulu, pilihan raya yang ke-15 dulu, 2018, di saat-saat Dr. Mahathir mahu supaya ahli-ahli UMNO, mahu ahli-ahli Parlimen daripada Barisan Nasional menyokong beliau. Saat itu Datuk Zahid Hamidi mengambil ketetapan tidak sama sekali untuk bersama dengan musuh yang mahu menghancurkan UMNO. Sebab itu beliau menyelamatkan UMNO. Biarpun dirinya terkorban. Kalaulah Datuk Seri Zahid memikir untuk diri dia setuju dengan pandangan Dr. Mahathir dulu, bawa ahli-ahli UMNO, bawa ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional, menyertai Pakatan Harapan, tak ada kes yang timbul. Tak timbul kes ini saya. Tidak mungkin beliau akan dihina sebegitu rupa. Tapi bila dia memilih untuk tidak menyertai, sebab itu maka dia dihina. Matlamatnya lain tak ada. Nak melepaskan amarah, nak melepaskan kegeraman, geram. Dan mereka melihat Datuk Zahid Hamidi ini sekarang ini adalah sebagai musuh yang menghancurkan matlamat mereka untuk menumbangkan kerajaan hari ini. Sebab itu hari-hari disongsong dengan macam-macam kenyataan yang bukan-bukan. Diungkit DNA, sedangkan berpuluh DNA yang ada. Tak boleh sebut. Saya tak sebutlah saudara, ada pemimpin politik yang juga DNA, malahan pimpinan parti-parti tertentu juga dilepaskan oleh mahkamah. Kenapa tak diungkit? Kenapa tak disantun? Kenapa tak disongsong? Kenapa perlunya Presiden UMNO seorang saja yang dimaki hamun? Kenapa mestinya Presiden UMNO yang dituduh itu dan ini? Mahkamah dah terbukti.
Dan sebab itu Datuk Zahid kata dia bersedia tiap-tiap hari dulu naik turun mahkamah 4 tahun saudara untuk menangani usaha yang mahu dilakukan oleh pimpinan daripada parti tersebut untuk mengharamkan UMNO. Itu yang kita dengar VT tadi. Apa kata Datuk Seri Anwar Ibrahim? Orang yang menyelamatkan UMNO daripada diharamkan oleh pihak tertentu, orang itu yang dikeji. Saya kecewa lah. Kalau ada pimpinan dalam UMNO, kalau ada ahli UMNO yang boleh terperangkap dengan rakayasa yang dibuat oleh pihak-pihak pembangkang. Saya tak tahulah apa nak jadi pada anda. Apakah sejauh mana anda benar-benar sayang pada parti? Apakah anda sanggup berkorban sebagaimana yang dilakukan oleh Datuk Zahid menghadapi apa saja tuduhan? Ini orang kata membujur lalu melentang patah. Dia tak peduli. Tapi UMNO mesti diselamatkan. Jangan lupa saya kenyataan Datuk Anwar Ibrahim satu ketika dahulu waktu terbentuknya kerajaan perpaduan PH, Pakatan Harapan 1.0 dulu. Mereka mahu mengharamkan UMNO. Itu jelas kenyataan Datuk Anwar Ibrahim sebab beliau menentang daripada parti ini diharamkan. Ini boleh dilihat banyak kenyataan-kenyataan yang dibuat Datuk Anwar Ibrahim. Kalau tak betul boleh saman beliau. Siapa yang nak mengharamkan UMNO waktu itu? Dan ketika itu Datuk Anwar Ibrahim tidak berada dalam kerajaan. Cuma dia memegang lebih kurang 52 kursi parlimen. Katanya kalau UMNO diharamkan, dia akan menarik sokongan. Itulah yang menyebabkan UMNO tidak diharamkan. Dan di saat-saat Pakatan Harapan di bawah pimpinan Datuk Anwar Ibrahim memerlukan sokongan bagi membolehkan terbentuknya kerajaan yang disarankan oleh Duli Yang Muhammadiyah Pertuan Agong. Saat itu Datuk Seri Zahid Hamidi mengambil keputusan supaya menyokong dan bersetuju pandangan tuanku. Kena ingat saya pilihan raya pasca 2022 itu pilihan raya yang ke-15 dulu. Pasca pilihan raya 2015, pilihan raya ke-15. Kerajaan tak boleh dibentuk. Semua parti, tidak ada satu parti pun yang boleh membentuk kerajaan. Di saat itu tuanku menyarankan kononnya mereka bercakap soal penyatuan bangsa, penyatuan Melayu dan sebagainya. Mereka dari Parti Melayu, kenapa tak mahu bersama dengan Datuk Anwar Ibrahim? Dan mereka bukanlah berada kedudukan yang paling tinggi. Mereka cuma nombor 2. Dengan berbekalkan 73 kursi parlimen saja. Waktu itu Pakatan Harapan ada 82 kursi. Ada logika lah, brother. Nak bercakap. Memang tidak menafikan ada. Adanya parasit-parasit UMNO yang membawa beberapa orang ahli UMNO yang menandatangani SD. Kononnya nak menyokong Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan. Benda ini tidak diizinkan kerana adanya perjanjian, adanya anti akta lompat parti dan sebagainya. Ini yang menghalang terbentuknya kerajaan mereka. Yang mahu kalau mereka berkuasa, sudah pasti UMNO akan diharamkan. Itu keadaannya, saudara. Mereka mahu menggapai kuasa. Dan hari ini bila tak dapat membentuk kerajaan dan melihat bagaimana negara dipacu oleh Datuk Anwar Ibrahim bersama dengan 2 timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid, Datuk Fazlillah Yusof, dan saya melihat, terus terang saya katakan, bahawa negara sudah pun berada di landasan benar. Kalau bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kalau bukan kerajaan Pakatan Harapan hari ini, segala kebobrokan, segala kepincangan, segala harta negara yang telah dipunggah oleh mereka tidak akan tersiar. Kita pun tak tahu, tak ada siapa berani ambil tindakan. Hari ini, seorang demi seorang sudah pun akan diambil tindakan. Saya katakan bersusun-susun saudara. Bersusun-susun akan ada bekal-bekal menteri yang akan dibawa ke muka pengadilan. Kamu tunggulah nasib kamu. Sebab itu mereka marah sangat-sangat dengan Zahid Hamidi. Sebab itu mereka merasakan orang yang bertanggungjawab menjadikan suasana sebegini kerana Zahid Hamidi menyokong Pakatan Harapan. Kalau tidak, tak ada kes timbul. Dan sekarang ini mereka bagaikan berada dalam mimpi ngeri. Menanti waktu akan dipanggil seorang demi seorang oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Itu menyebabkan mereka benci. Dan mereka mewujudkan pelbagai naratif. Bukan hanya terhadap Datuk Anwar Ibrahim, tapi Datuk Zahid. Saya dah bercakap untuk menjatuhkan Datuk Anwar Ibrahim seandainya mereka berjaya menjatuhkan Datuk Anwar Ibrahim. Tapi kalau UMNO ini masih dipimpin oleh Datuk Zahid Hamidi, orang itu juga akan tumbang. Kerana Datuk Zahid pernah menumbangkan 3 Perdana Menteri. Jangan lupa saya. Ini realitinya. Janganlah sembang saja. Jadi pada ahli parlimen daripada Johor tu, saya tahu anda pengamal undang-undang. Tapi pengamal undang-undang bagaimana kalau anda tidak menghormati keputusan yang dibuat oleh mahkamah? Apa yang mahkamah buat sudahlah nak dipetikai beberapa kali. Dan sekarang ini kita sedang menanti
apakah pengampunan Datuk Seri Najib menjadi realiti. Jadi kita sama-sama tunggulah saudara. Janganlah sembang lebih. Saya haraplah warga Parti Keadilan, saya tak nak bercakap sebab beliau adalah daripada Parti Keadilan. Ya, saya tak mau bercakap sebab itu saya agak menghormati pandangan daripada saudara Abdullah Sani selaku pimpinan dalam pimpinan tertinggi Perikatan Parti Keadilan. Dia dah menegur. Sudahlah. Jangan diantuk-antuk lagi. Musim antuk-antuk. Jadi sebab saya katakan, siapa sebenarnya nak mencipta sengketa antara UMNO dan juga Katakan Harapan. Jangan dicipta sengketa, kita dah cukup dah. Ukuah kita semakin mantap. Cukup-cukup dah. Jangan fikir anda pandai, banyak sembang saja. Kalau anda hebat, tentulah Seorang Ibrahim dah lantik anda berada dalam kabinet. Saya, sama-sama kita tunggu besok. Apakah untuk nasib Datuk Seri Najib? Mudah-mudahan ada sinar di hujung terowong. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.